Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya dengan Cikgu Hadi lagi. Cikgu RBT Sekolah Menengah. Baiklah, tajuk hari ini kita akan lihat tajuk bagi tingkatan 2 yang pertama, iaitu pengenalpastian masalah dan juga penyelesaian masalah. Okey. Tajuk ni special sikit sebab apa? Ini adalah kita panggil sebagai tajuk utama sebelum pelajar menghasilkan produk. Ini sebelum pelajar menyelesaikan masalah, melakukan invensi ataupun inovasi bagi produk, ini tajuk yang perlu difahami betul-betul. Okey. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ni. Okey, sebelum saya mulakan, pelajar boleh rujuk buku teks pada muka surat 2, buku teks tingkatan 2. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pelajar-pelajar yang mungkin baru jumpa channel saya ni. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga tekan loceng. Supaya saya dapat hasilkan lagi lah banyak-banyak video berkaitan dengan subjek reka bentuk teknologi. Baik, jom kita tengok. Kelas saya macam biasa, pelajar boleh terus buka buku nota kamu. Sediakan pen atau pensil, kita terus buat nota ringkas. Kita sambil-sambil kita rujuk buku teks, saya akan buat short note ataupun nota ringkas lah. Ini kalau kita lihat pada buku teks ni, dia ceritakan apa itu pengenalpastian masalah. Macam-macam masalah dalam hidup kita kan. Dalam hidup kamu macam-macam masalah. Masalah tak boleh bangun tidur, masalah pensil suka hilang kan. Masalah pensil bila simpan tak tahu letak ke mana kan. Itu semua kita kategorikan sebagai masalah. Tapi dalam RBT tingkatan 2, dalam RBT tingkatan 2 ni, pelajar akan jumpa kata apa? Dua jenis masalah yang kita akan bincangkan. Yang mana masalahnya ni bukan inventif dan juga inventif. Jom kita tengok. Okey. Alright. Sambil-sambil lah. Pelajar pun sambil-sambil boleh buat nota. Okey. Saya nak minta maaf dulu, saya terlupa untuk edit di bahagian atas ni. Ni. Atas kan? Kalau pelajar dapat ni, murid akan dapat tu. Itu adalah objektif. Murid akan dapat sepatutnya dia adalah untuk mengetahui maksud bagi masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Itu objektif bagi pembelajaran kali ni lah. Baik, kita tengok. Ada dua jenis masalah. Saya gunakan pen berwarna apa ni? Coklat lah. Okey, kita tengok masalah. Alright, kita pecahkan masalah kepada dua. Iaitu masalahnya adalah masalah yang pertama, masalah bukan inventif. Yang kedua, masalah inventif. Apa benda cikgu masalah bukan inventif dan juga masalah inventif? Ini sebenarnya dalam kehidupan kamu pun, kamu pernah lalui, cuma kamu tak tahu itu adalah masalah inventif ataupun itu adalah masalah bukan inventif. Jom kita tengok apa maksud sebenar dia. Okey. Masalah bukan inventif ni, dia adalah masalah yang bila kita selesaikan, pelajar boleh selesaikan tanpa ada kesan sampingan. Maksudnya tiada kesan sampingan bila penambah
penambahbaikan berlaku. Penambahbaikan ni maksudnya kita betulkanlah, kita selesaikan apa masalah yang berlaku. Okey, itu adalah masalah bukan inventif. Manakala bagi masalah inventif ni, dia kata masalah yang kita dah selesaikan tu, okey, masalah yang dah diselesaikan tu ada kesan sampingan. Ada kesan sampingan atau masalah baru bila diselesaikan. Itu maksud dia. Okey. Yang satu lagi bukan inventif tu, kita selesai, habis. Masalah inventif, bila kita selesai, dia wujud masalah yang baru. Itu maksud bagi kedua-duanya tu. Okey. Yang mana untuk masalah inventif ni, bila kita selesaikan dia ada yang positif part dan juga negatif part. Nanti kita tengoklah ada dengan lebih lanjut. Okey. Baik, kita tengok satu persatu. Ini saya ceritakan bagi untuk contoh lah, bagi pelajar mudah faham kan. Okey. Bagi masalah bukan inventif. Kita bincangkan masalah bukan inventif. Saya angkat satu produk ni. Okey. Nampak? Pelajar boleh nampak kan? Dalam dia lampu. Okey. Dalam ni ada lampu. Okey. Sampai masa dia, lampu yang kita pasang tu, dia ada waktu ketikanya tu, lampu tu dia akan, kita panggil dia terbakar lah. Lampu mentol tu tak menyala. Okey. Jadi masalahnya mentol tak menyala. Cara selesaikan masalah, kita hanya pergi ke kedai, beli mentol baru dan tukar. Sekarang, selesai tak masalah tu? Mestilah selesai. Timbul tak masalah yang baru? Jadi tak ada masalah baru. Tukar mentol, habis lah. Kan? Selesai mentol. Okay? Itu tak ada masalah. Okay? Masalah inventif. Ini selalu masalah pelajar hadapi lah. Okay? Contoh, saya ambil satu. Saya cari. Ini contoh-contoh yang saya boleh ambil dalam kehidupan seharian pelajar lah kan. Oh, tak ada. Oh, saya cari kan. Ada. Sekejap. Saya keluar daripada skrin. Masuk balik. Okey. Ini. Pelajar nampak kan? Tak nampak. Okey. Blur. Jadi blur. Okey. Pelajar nampak kan? Ini adalah pensil. Ya, pensil. Masalah kita, bila kita dah pakai, mata pensil dia akan tumpul. Mata pensil tumpul lah kan? Bila dah kita pakai, mata pensil pun tumpul. Jadi, nak tajamkan balik mata pensil, kita perlu kalau bahasa orang kampung saya, dia panggil asah lah kan. Okay. Kita perlu tajamkan semula kan. Guna sharpener tu kan. Okey. Masalah selesai ke tak? Selesai. Dia timbul mata pensil yang baru kan, mata pensil yang tajam. Tapi wujud tak masalah yang baru? Mestilah wujud. Apa berlaku? Pensil ni dia jadi semakin pendek. Betul? Pensil ni dia akan jadi makin pendek. Okey. Bila pensil ni jadi pendek, wujud masalah yang baru. Bila wujud masalah yang baru, kita kena selesaikan lagi. Okey. Okey. Alright. Jadi bila perlu diselesaikan, okey. Baik. Bila kita dah selesaikan dia, wujud masalah yang baru. Bila dah wujud masalah yang baru, pensil makin pendek, kita kena selesaikan lagi. Jadi bila kita nak selesaikan lagi, wujudlah pensil yang picit. Kita tekan-tekan tu kan. Itu cara penyelesaian bagi pensil. Okey. Baik. Kita tengok. Sekejap saya tengok balik. Ada contoh lain? Ada. Di rumah, mak kita selalu masak. Dia guna apa? Bila nak potong-potong barang, dia guna pisau. Okey? Lama-kelamaan, pisau yang mak kita gunakan tu, dia lama-kelamaan dia tumpul. Bila tumpul, masalah kan? Itu masalah tu. Bila nak selesaikan masalah, apa mak kamu buat? Dia pun asah pisau.
Bila asah pisau, pisau kembali tajam. Jadi selesai tak masalah? Of course dah selesai. Kan? Pisau. Dia kena lukis cikgu. Lukis cikgu. Tak. Ni. Okey, kita lukis pisau. Ini pisau kita. Memegang pisau. Okey. Alright. Kan? Selalunya mata pisau ni yang akan selalu tumpul. Jadi bila tumpul, kita pun perlu asah dia. Bila asah, dia makin tajam balik. Jadi selesai masalah. Tak berlaku apa-apa kesan sampingan. Okey? Alright. Okey. Okey. Pelbagai kaedah kita boleh kategorikan sebagai penyelesaian masalah bukan inventif. Maksudnya antara kaedahnya kita boleh cuba jaya, kita boleh buat kaedah peta minda, kita boleh buat kaedah gambar rajah dan sebagainya lah. Cuma kadang-kadang mungkin cara penyelesaian tu boleh berkesan ataupun cara penyelesaian tu tak boleh berkesan. Okey, kita lihat lagi. Mungkin contoh-contoh bagi masalah inventif lah. Yang mana dia ada penyelesaian dia ada kesan positif dan juga kesan negatif. Okey? Alright. Contoh bagi masalah inventif. Okey? Contohnya adalah sekejap ya. Ini. Hari yang panas. Contoh, hari yang panas. Okey. Kebiasaannya di rumah-rumah sekarang semuanya ada gunakan aircon. Bila hari yang panas, kita buka aircon. Kita on aircon kan. Tapi, memang selesai masalah. Dalam rumah kita memang dah sejuk. Tapi timbul tak masalah lain, kesan sampingan? Ada. Apa masalahnya? Bil elektrik bulan tu, insya-Allah akan naik tinggi. Selalu kalau bulan yang kurang panas, mungkin kurang penggunaan aircon, bilnya dalam RM100. Tapi bila bulan yang terlalu panas, aircon on 24 hours dan sebagainya, bil tiba-tiba naik sampai RM300. Jadi itu adalah masalah. Jadi macam mana nak selesaikan masalah lagi? Mungkin kita boleh gunakan tenaga solar. Kan? Pasang panel solar dan sebagainya. Timbul tak masalah? Mungkin ada masalah lain. Kos yang tinggi. Kan? Itu adalah contoh bagaimana masalah bukan inventif. Okey? Contoh, hari hujan, kita parking kereta jauh daripada tempat mungkin bangunan dan sebagainya di tempat parking. Kita nak pergi ke kereta kita kan. Okay. Kita pun bawa payung pergi ke kenderaan. Bila nak masuk, memang kita tak basah. Tapi bila kita nak masuk dalam kereta tu, kan, bila kita nak tutup payung tu, masa tu lah memang ada masalah yang baru. Masalah kita memang selesai, kita boleh masuk dalam kereta. Tapi itu dia wujud kesan yang baru, iaitu kena juga hujan masa kita tengah menutup payung. Itu adalah antara masalah-masalah yang wujud. Okey. Alright. Kita teruskan lagi. Sekejap, kita tengok. Yang mana selepas ni, kita dah tahu masalah-masalah kan. Masalah bukan inventif, masalah inventif. Yang mana selepas ni, kita akan lihat ataupun kita akan masuk ke analisis fungsi. Yang mana lebih kepada TRIS. Ini yang dinamakan TRIS. Iaitu TRIS ni adalah daripada bahasa Rusia. Dia ada teoria, Rashnia, Izobrika, apa tu? Dan juga Zadans. Okay, TRIS. Singkatannya adalah TRIS. Idea bagi penyelesaian masalah. Okay. Kita akan lihat pada kelas yang seterusnya. Jadi, sekian dulu. Baik. Semoga video saya bermanfaat untuk para pelajar. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.